Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa maha az-zulmah wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, saudara-saudari muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Mula-mula marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang untuk sama-sama berada dalam majlis ini, dan alhamdulillah kita telah berjaya menunaikan ibadat puasa pada siangnya, dan alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama menunaikan solat sunat tarawih. Dan saya diminta untuk menyampaikan tazkirah dalam jangka masa yang singkat. Saya mengambil peluang untuk sama-sama melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Sadaqallahul azim. Sebagaimana yang semua kita ketahui bahawa Al-Quran merupakan petunjuk kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk petunjuk kepada kita. Jadi bila disebut sebagai petunjuk, maknanya kita perlu mengambil Al-Quran. Al-Quran perlu berada bersama dengan kita. Dan di waktu yang sama, bila dia berada bersama dengan kita, kita bukan setakat baca dia, kita kena baca, kita faham, dan di waktu yang sama kita kena follow instruction dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran hudan linnas, dia itu jadi petunjuk kepada manusia. Bila disebut petunjuk, dia seumpama peta atau GPS. Sekarang ni GPS, orang tak pakai peta dah, tapi konsepnya sama, makna sebagai penunjuk jalan kepada kita. Ya, bila kita pakai GPS, kita set tempat kita nak pergi ke mana, objektif kita nak ke mana, maka kita kena follow instruction dan kita kena faham apa arahan. Ya, apa arahan yang telah ditentukan oleh instruction tadi. Ya, kalau dia kata go straight, kita go straight lah. Dia kata turn left, turn right, semua kita kena faham. Kalau kita tak faham, maknanya kita tidak akan sampai ke destinasi yang kita nak pergi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita umat manusia untuk jadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Dan Allah bekalkan kepada kita, Allah bagi pada kita, Allah beri kepada kita Al-Quran. Al-Quran ni jadi petunjuk kepada kita. Bila dia jadi petunjuk, kita kena ambil dia sebagai petunjuk, betul-betul sebagai petunjuk. Maknanya kalau kita hidup dalam masa setahun kita ada 12 bulan, maknanya 12 bulan Quran itu kena bersama dengan kita. Kita kena baca dia, kita kena faham dia, dan kita kena ikut apa ajaran, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita dalam Al-Quran. Antara banyak benda-benda Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ayat yang hamba baca tadi. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau sekiranya kamu sembunyikan apa yang ada dalam diri kamu, dalam jiwa kamu, dalam dada kamu, au tubduhu ya'lamuhu Allah, kalau kamu apa ni, kul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, au tubduhu ya'lamuhu Allah, ataupun kamu zahirkan juga Allah tahu.
Ini benda yang berkait rapat dengan ibadat puasa kita ni. Kalau adik kakak tengok, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadat puasa ni satu ibadat yang mana hubungan kita tu direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sembunyi kayak kita tak puasa, kita boleh susu. Kita tak puasa tapi kita boleh buat macam kita puasa. Kita tak puasa tapi kita boleh buat letih lebih pada orang puasa. Sebab tu ya, bila disebut puasa-puasa ni ya, fa innahu li wa ana ajzi bit. Puasa ni untuk aku. Kita puasa di kerana Allah, bukan kerana orang. Ya. Kita tak makan, tak minum, tak buat benda yang Allah larang kerana Allah. Sedangkan dalam waktu yang sama kita boleh makan. Orang rumah, isteri kita tak ada rumah, kita boleh makan. Anak kita pergi sekolah, kita boleh makan. Orang tak tahu, kita boleh masuk pintu kedai kat belakang, kita boleh beli makanan, kita boleh buat. Tapi kita masih tak buat. Kenapa? Kerana kita yakin semua ni Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan itulah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak lahirkan daripada ibadat puasa, la'allakum tattaqun. Ayat ni memang ada relation dengan la'allakum tattaqun. Maknanya kalau kita sembunyi, kalau kita susuk, sembunyi ni susuk lah, kita susuk atau kita zahir apa yang ada dalam diri kita ni, apa yang ada dalam dada kita ni, ya'lamuhullah, Allah memang dah tahu dah. Dia Allah sebut lagi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan setakat dia tahu apa yang ada dalam dada kita, Allah tahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di apa ni? Orang dulu dia translate sebagai 7 petala langit, ya, as-samawat, 7 petala langit dan 7 lapis bumi. Allah tahu belaka. Jadi kalau kita nak susuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak padan. Kerana Allah royak dah. Hak dalam dada kita, hak kita tak zahir pun dia tahu, hak kita zahir pun dia tahu, hak ada di langit, hak ada di bumi pun dia tahu belaka. Jadi dalam keadaan lagu ni, bila kita serah lagu ni, kita boleh yakin lagu ni, dia akan marilah sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahawa kamu menyembah Allah, kita hidup sehari tengah hari ini kita kena sentiasa beribadat pada Allah. Makan kita kerana Allah, tidur kita kerana Allah, baca kita kerana Allah, belajar kita kerana Allah, semua kerana Allah. Kalau kita boleh buat gitu, akan marilah an ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu tengok Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tak boleh tengok Allah, fa innahu yarak. Dalam jiwa kita, kita faham bahawa Allah sentiasa tengok kita. Jadi kalau kita boleh masuk benda ni, insya-Allah banyak masalah dalam masyarakat kita boleh selesai. Banyak masalah dalam negeri kita boleh selesai. Banyak masalah dalam majlis perbandaran kita boleh selesai. Banyak masalah boleh selesai bila adanya perasaan lagu ni. Tapi nak suruh ada perasaan lagu ni lah hak payahnya. Sebab benda tu payah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala buat kita ni 12 bulan, sebulan training. 12 bulan, sebulan training. Dengan harapan lepas training sebulan ni, kita akan tubik jadi orang hak serah Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa memerhati tingkah laku kita. Bila lagu tu kita akan buat molek, kerana kita tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala tengok, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sambung pada ayat tadi ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil 'ibad. Allah sebut yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ini bukan cerita lah ni. Ini cerita di akhirat esok. Quran ni petunjuk pada kita, bukan setakat untuk hidup atas dunia, tapi untuk kita hidup di dunia, dia juga untuk kita hidup di akhirat. Jadi Allah cerita akan berlaku yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Setiap individu kita ni, individu yang mukallaf, kita ni yang mukallaf, ya. Kita akan tengok akhirat esok, setiap benda baik yang kita buat akan Allah persembah, tunjuk kita ni mu buat benda baik. Allah tunjuk. Jadi kita bila tengok benda baik, kita sukalah. Sebab bila kita tengok benda baik, dia akan jadi pahala di akhirat esok. Benda baik beri pahala kita. Bila beri pahala, insya-Allah tempat kita di syurga. Ya. Macam kali kita nyimpan duit lah ni lah. Adik kakak nyimpan duit lah ni, contoh yang nak pergi Mekah, simpan duit, masuk duit banyak-banyak dalam tabung haji.
Sampai Mekah kita buka lagi cocok. Kad kita tengok, oh ada 30,000 rial contohnya, atau 40,000 rial. Sukanya kita kena banyak duit kita. Tapi bayar kalau atas dunia ni atau di Malaysia ni kita tak masuk duit banyak dalam akaun kita. Pergi cocok di bank terbit 1,000 rial ya. Nak beli apa dia 1,000 rial. Jadi tak ada. Jadi Allah sebut di akhirat esok akan dibentangkan di hadapan kita benda min khairin muhdara, daripada benda baik akan dibentangkan di hadapan kita. Begitu juga wa ma amilat min su'in, dia juga hak comel pun akan dibentangkan, hak tak comel, kerja jahat, kerja tak comel kita pun akan dibentangkan juga. Allah akan betal kedua-dua. Jadi kita boleh tengok kerja baik kita senyumlah, bila kerja jahat kita akan rasa sedih lah. Sebab pada waktu tu kita tak boleh buat apa dah. Kalau lah ni mungkin kita boleh baiki lagi. Ada peluang untuk kita bertaubat, ada peluang untuk kita buat gitu, ada peluang untuk kita buat begini. Tapi kalaulah dah habis masa kita untuk bertaubat, dah tak ada apa dah, tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah adik kakak, tak boleh nak buat apa. Bila tak boleh nak buat apa ni lah kita paling takut sekali. Ya, kalau ada peluang, kita ada second chance, tak apa. Ya, peluang kedua, tapi masalah dah tak ada dah peluang tu. Ya. Amo bagi satu contoh pagi ni, amo on the way nak pergi ke Terengganu. Pagi. Dalam kawasan Ambo, pagi laju bawa kereta kita, tengok ambulans tengah jalan. Rupanya berlaku aksiden. Seorang meninggal, isteri meninggal, suami ICU. Baru balik sembahyang subuh. Ya. Alhamdulillah lah baru balik sembahyang subuh. Kalau balik tempat hak tak comel lah ke mana? Contoh yang saya sebut ni. Tapi alhamdulillah maknanya pagi Jumaat, dan suasana tu comel. Petang tak diperkenal baru sembahyang jenazah. Nak ceritanya benda ni boleh mari dalam keadaan sekelip mata dan kita tak tahu. We have no choice. Ya, kita tak tahu apa nak berlaku depan kita. Dalam keadaan gitulah maknanya kita kena perlu bersedia. Ya, hak baik pun Allah akan tunjuk, hak tak baik pun Allah akan tunjuk pada kita. Dan Allah sebut tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bila tengok benda tak comel tadi, kalau benda comel, benda pahala, oh kita nak duduk dekat benar lah benda pahala, benda datang pedah kita. Tapi bila tengok benda benda hak tak comel, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Berharaplah kalau boleh bila tengok benda tak comel ni, kalau boleh nak duduk jauh, tak usah dekat, tak usah kata ada relation dengan kita, tak usah kata pun ada kaitan dengan kita, sebab benda ni benda tak comel. Kalau atas dunia ni kita tak kira membujur lalu melintas patah asal piti asal ke apa ni, nampak kepala tak agung, kira iyalah tu. Ya, nampak ada gambar tak agung, kita pun iyalah, kita tak kira benda tu halal ataupun haram. Jadi benda tu lah benda kita nak masuk sepanjang kita berada dalam bulan puasa ni. Makna biar mari satu perasaan pada kita, kita nak, ya, harta kita nak, pitih kita nak, barang mah kita nak, gapo kita nak, tapi biarlah benda tu tak memudaratkan kita di akhirat esok. Kita takut berlaku benda yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kita berharap supaya jauh, jangan ada connection dengan kita. Kalau boleh tak usah kata bagi kita. Sebab apa? Sebab benda ni benda hak boleh memudaratkan kita bila kita dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Akhirnya Allah pesan, dia kata Allah, ya, yuhadzirukumullahu nafsah. Allah peringat tentang siksaan dia boleh siksa kita. Ya, kita lah ni kita serah kita besar, kita umur 30 kita serah sedap tubuh, kita umur 40 lagi kita serah sedap tubuh. Tapi kalau kita ingat balik, ya, bagaimana sejarah Allah buat kita, bagaimana kita ni jadi besar sekarang ni kita akan serah kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi benda ni biasanya bila kita segar molek, kita terlupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila kita terlupa pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan itulah, ya, kita akan buat benda-benda hak Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Kita tinggal benda hak Allah Subhanahu wa taala suruh. Hasilnya kita boleh dosa. Dan untuk mengelakkan dosa ni, kita kena sentiasa apa ni? Rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa baca Quran. Dia kalau kita tengok dalam ayat akhir ni, akhir dalam ayat 30 ni, wallahu raufun bil ibad. Allah boleh siksa kita, tapi di waktu yang sama Allah bagi peluang pada kita. Allah cerita pada kita bahawa dia ni amat sia belah sangat kepada hamba-hamba dia ni. Jadi kalau kita minta ampun, kita buat dosa dengan Allah, Allah akan bagi pengampunan. Tapi
permintaan kita tu kenalah taubatan nasuha. Kita minta, lepas tu kita tak buat dah lah. Kalau minta buat pula, tak jadi kerja lah. Maknanya kita ambil peluang, kita berada dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah kita betul lain kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Masing-masing cuba perbaiki diri. Ambo cuba perbaiki diri ambo, adik kakak cuba perbaiki diri adik kakak, ya. Dan di waktu yang sama kita kena at-tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr. Kita kena berpesan-pesan dengan kebenaran, ya, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini memang kita kena buat, ya. Benda hak betul kita kena pakat tolong tegur. Tak kira dia tu siapa. Ini memang benda hak mesti kita buat. Kalau kita nak menyelamatkan, kita sayang kepada saya kita, sayang kepada sahabat-sahabat kita, sayang kepada jiran tetangga kita. Jadi kita kena at-tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr, ya. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Benda betul, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kamu, dan jangan kamu tergolong dalam golongan orang hak ragu-ragu nak kecek benda betul, ya. Ragu-ragu nak kecek benda betul tak boleh. Kita kena beroyak, kena berpesan. Dan insya-Allah bila kita buat benda macam ni, insya-Allah kita akan berjaya meloloskan diri daripada kita tergolong dalam golongan orang hak rugi, ya. Kerana kita semua tahu bahawa dalam hidup kita ni, ya, macam kita duk biasa bacalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni dalam keadaan rugi. Kita ni rugi. Melainkan orang yang ada 4 kriteria, dia kena ada belakang 4 ni. Illa allazina amanu, dia beriman. Kena beriman. Wa 'amilus salihat, beramal salih. Buat kerja-kerja hak comel, kerja-kerja hak baik mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kalau kita boleh buat benda-benda ni, insya-Allah kita akan boleh petunjuk daripada Al-Quran, dan di waktu yang sama kita boleh bina diri kita, bina keluarga kita, dan seterusnya kita boleh bina negeri kita dan negara kita. Kalau tidak ada aspek-aspek hamba sebut kriteria, 4 kriteria ni, maka kita tak akan boleh loloskan diri kita daripada golongan orang yang rugi. Ya, kita akan sentiasa berada dalam kerugian. Jadi hamba rasa itulah cukup sekadar itu untuk tazkirah pada malam ni. Hamba minta maaf pada adik kakak kerana mengambil masa adik kakak. Harap-harapnya insya-Allah yang baik kita boleh jadikan teladan segala kelemahan daripada hamba, ya. Aku qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.